Seketika nanti kita akan bersama dengan auda penonton pagi ini untuk bersama mengikuti Dash Football Academy International Football Tournament 2022 Masihi. Jadi apa kata tanpa membuang masa, saya rasa pembincangan ini dan juga perkongsian akan agak sedikit panjang. Terus sahaja kita bersama dengan tetamu undangan kita. Saya perkenalkan kepada auda penonton di sebelah kanan saya Yang Mulia Pengiran Muhammad Shahrom bin Pengiran Haji Ismail, Ketua Jurulatih Dash Football Academy. Ya, Assalamualaikum Pengiran. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sihat ya? Alhamdulillah. Selamat datang ke Ramai Pagi. Selamat datang ke Ramai Pagi dan junjung kasih ya di atas kesudian bersama pada pagi ini untuk mengongsikan berkenaan dengan Dash Football Academy Kejohanan Bola Sepak Antarabangsa 2022. Dan di sebelah kanan Pengiran Yang Mulia Tuan Fendi Bohari bin Haji Bujang ya. Jurulatih Dash Football Academy. Assalamualaikum Tuan Fendi. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat pagi ini juga ya. Alhamdulillah sihat. Terima kasih juga kita ucapkan buat Tuan Fendi di atas kesudian masa yang diluangkan pagi ini untuk bersama ya. Jadi tanpa membuang masa ni Hani, saya serahkan kepada Hani terlebih dahulu untuk bersama dengan tetamu kita ni mengetahui lebih lanjut lagi berkenaan dengan tajuk yang kita bawakan pagi. Ya, mungkin boleh ditanyakan kepada pengiran terlebih dahulu mengenai dengan Dash Football Academy Kejohanan Bola Sepak Antarabangsa 2022. Mungkin boleh diketahui sedikit sebanyak mengenainya, bilakah ianya akan diadakan dan di manakah ia akan berlangsung. Silakan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dash Football Academy dengan singkatnya DFA akan mengungsikan kepada orang ramai bahawa kami akan menjalankan Dash Football Academy International Football Tournament yang akan berlangsung pada 17 dan 18 Disember bertempat di Padang Sekolah Sukan Negara Brunei Darussalam. Baik, alhamdulillah pagi ini turut dikongsikan bersama kita juga infografik ya ataupun poster yang disediakan berkenaan dengan International Tournament 2022 ini ya. Jadi tuan mungkin boleh berkongsi sedikit mengenai dengan poster yang disediakan ini? Okey. Seperti yang ditunjukkan, ini adalah poster yang akan digunakan semasa kejohanan itu dijalankan, di mana turnamen ini juga akan turut disokong oleh Sekolah Sukan Brunei Darussalam dan juga turut disokong oleh penyumbang-penyumbang dan juga penaja-penaja yang berkesetujuan untuk menaja kejohanan ini. Alhamdulillah ya. Jadi bermula 17 sehingga 18 ya. Disember 2022 masih ini. Maksudnya di sini 2 hari lah ya ianya akan diadakan. Baik, sebelum menyentuh lebih lanjut lagi ni tuan mengenai dengan kejohanan tersebut, mungkin boleh dikongsikan ni oleh pihak DFA, mengongsikan sedikitlah ya pengenalan mengenai dengan penubuhan Dash Football Academy ini. Sebenarnya saya sendiri pun kurang mengetahui apa sebenarnya Dash Football ini. Silakan tuan. Okey, terima kasih. Sebenarnya Dash Football Academy ini saya telah menubuhkan pada bulan Disember tahun 2015. Sebenarnya pada mulanya saya menempah gelanggang futsal ini untuk anak saya bermain bola sepak saja bersama kawan-kawan sekolah semasa cuti sekolah. Tapi setiap minggu semakin ramai pemain yang datang. So saya di sanalah saya membuat keputusan lebih baik saya membuat Dash Football Academy di mana kanak-kanak boleh datang untuk bermain bola sepak dan pada masa yang sama belajar teknik-teknik yang betul untuk bermain bola sepak. Jadi bermula dari situ, bermula dengan 7 hingga 8 pemain sehingga kini Dash Football Academy telah mendaftarkan seramai lebih kurang 300 lebih pemain. Berumur dari 5 tahun sehingga 14 tahun. Dan untuk makluman juga pada masa ini Dash Football Academy mempunyai tenaga jurulatih seramai 13 orang. Wow, luar biasa sekali ya. 400 lebih peserta dan 13 lebih 13 orang jurulatih, tenaga jurulatih yang mengajar kanak-kanak untuk bermain bola sepak. Dan semuanya berkembang daripada hobi beliau sendiri sebenarnya. Mengajar anak untuk main futsal. Mengajar anak. Mengajar anak luar biasa sekali ya. Jadi bermain futsal ataupun bermain bola sepak ini ya.
Setiap hari kah ataupun ada hari-harinya yang tertentu sahaja membuat latihan sebegini? Okey, pada masa ini latihan dijalankan setiap hari Ahad sahaja, tapi insya-Allah perancangan akan datang kami akan cuba membuat latihan selama 2 hari dalam seminggu, iaitu pada hari Jumaat petang dan pada hari Ahad pagi. Patutlah ya mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan. Luar biasa sekali. Silakan Hani. Sebenarnya kita ada beberapa gambar yang ingin dipaparkan. Mungkin boleh diterangkan lebih lanjut mengenai gambar-gambar tersebut. Mungkin juga dapat kita mengetahui lebih lanjut mengenai dengan DFA dan juga pertandingan yang akan diungkayahkan. Iya, kalau saya lihat memang Guinness lah anak-anak Hani mengikuti football ini ataupun permainan bola sepak ini ya. Baik, berkongsi sedikit Tuan, ini apa nih? Okey, seperti yang kita boleh lihat di sana, ini adalah kanak-kanak yang berumur 8 tahun ke bawah. Pada kejohanan yang baru kami sertai pada 4 Disember yang lalu, Dash Football Academy telah mencapai kejayaan yang baik di mana telah menjadi juara bagi kategori di bawah 10 tahun. Nombor tempat kedua bagi kategori 8 tahun dan tempat ketiga bagi kategori 12 tahun. Wow. Jadi pelbagai kategori akan kita ketahui lebih lanjut mengenai dengan DFA Football Tournament yang akan berlangsung 17 dan 18 Disember. Ya. Tetapi sebelum itu, berbalik pada kejohanan tersebut, bolehkah Tuan mengongsikan Tuan Fendi Bahari mengenai dengan objektif kejohanan ini diadakan? Ya, terima kasih. Antara objektif kejohanan ini adalah mengeratkan silaturahim di kalangan pemain, jurulatih, ibu bapa ataupun penjaga DFA dan penjaga tempatan juga serta mengeratkan silaturahim dengan pasukan dari dalam dan luar negeri. Memberi pendedahan awal kepada pemain DFA sebelum mengikuti sebarang pertandingan tempatan ataupun peringkat antarabangsa dan meningkatkan kesedaran awam mengenai dengan keperluan dan kepentingan untuk memberi sokongan dan dorongan kepada pemain bola sepak di peringkat akar umbi. Jadi tersebut telah pun dikongsikan sebentar tadi mengenai dengan objektifnya. Mungkin juga pihak DFA boleh mengongsikan maklumat lebih lanjut mengenai kejohanan tersebut seperti kategori umur. Sebentar tadi telah pun kita lihat kategori umur ada di antara kanak-kanak yang telah pun ikut serta dalam kejohanan yang telah pun pernah diungkayahkan. Bagaimana pula untuk 2022 ini, kategori umur, jumlah pemain yang terlibat, pasukan yang bertanding, format permainan dan sebagainya. Lebih-lebih lagi diketahui ianya adalah satu kejohanan antarabangsa. Silakan Tuan. Okay, terima kasih. Kejohanan ini dibahagi kepada 3 kategori umur, iaitu di bawah 10 tahun pemain yang lahir tahun 2012 dan 2013. Bawah 12 tahun pemain yang lahir pada 2010 dan 2011 dan bawah 14 tahun pemain yang lahir pada tahun 2008 dan 2009. Di dalam kejohanan ini kira-kira 19 pasukan yang akan bertanding, melibatkan seramai 235 orang pemain yang terdiri daripada pasukan tempatan dan juga dari luar negeri. Pasukan dari luar negeri adalah 2 pasukan daripada wilayah Persekutuan Labuan dan 1 pasukan daripada Sandakan Sabah. Format permainan bagi bawah umur 10 tahun adalah 7 aside, 7 orang sepasukan, 9 aside bagi bawah 12 tahun dan 11 aside bagi bawah 14 tahun. Jadi ada 4 kategori. 3 kategori Under sebentar tadi. 10, under 12 and under 14 ya. Kalau poster tadi kita lihat ada under 8. Ya. Tetapi yang ikut pertandingan ini hanya 3 kategori tersebut. 3 kategori saja. Okey, baik. Jadi di bawah 10 tahun, di bawah 12 tahun dan juga di bawah 14 tahun dan ada 3 tim ya, ataupun 3 pasukan dari luar negara. Wow, luar biasa sekali. Pasti kita tidak sama-sama untuk sama-sama mengikuti ya. Mengikuti bukan sebagai peserta ya. Bukan sebagai peserta, sebagai penonton kita sahaja. bukan under 14. Sebagai penonton pastinya. Sebagai penonton Ya, pastinya. Jangan sebagai pemain ya. Kita ingin mengikuti bagaimanakah tim negara kita di Brunei Darussalam ya bersaing di peringkat internasional bersama dengan pasukan-pasukan negara luar ya. Jadi pastinya mana-mana kejohanan ada hadiah-hadiah yang disediakan. Jadi mungkin boleh berkongsi nih. Mungkin Tuan Pramah sendiri boleh mengongsikan ya. Apakah hadiah-hadiah yang ditawarkan bagi kejohanan ini? Silakan. Okey, terima kasih.
Jadi hadiah yang ditawarkan adalah seperti berikut. Jadi juara bagi setiap kategori akan menerima wang tunai, trofi, medal dan satu voucher custom team jersey daripada penaja. Dan bagi nombor tempat kedua, ketiga dan keempat akan menerima wang tunai dan juga medal. Jadi pada masa yang sama juga kami mengambil kesempatan untuk memberikan anugerah pemain terbaik kepada pemain-pemain DFA sendiri bagi setiap kategori umur bawah 8, 10, 12 dan 14. Jadi kriteria pemilihan untuk pemain DFA yang terbaik ini adalah berdasarkan kepada nama DASH itu sendiri. Iaitu kalau dapat dikongsikan di sini, D itu bermaksud disiplin dalam latihan dan perlawanan. A itu always improving. So pemain sentiasa menunjukkan peningkatan. Sporting spirit, semangat kesukanan yang tinggi dan hardworking. Jadi pemain ini sentiasa bekerja keras. Jadi dalam masa yang sama ini juga saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan hadiah-hadiah tersebut. Ya, pastinya satu tarikan juga kepada pemain-pemain cilik Ketanyi untuk mereka sentiasa meningkatkan kemahiran mereka dan juga sentiasa menunjukkan semangat dalam apa sahaja yang mereka ceburi, lebih-lebih lagi di dalam kejohanan bola sepak ini. Selain daripada kejohanan ini, adakah ada aktiviti-aktiviti lain yang akan dijalankan semasa kejohanan tersebut berlangsung? Terima kasih. Jadi untuk memeriahkan lagi kejohanan ini, jadi kami telah menyediakan aktiviti-aktiviti sampingan. Sebagai contoh pada 17 Disember pagi akan diadakan klinik futsal yang akan dikendalikan oleh Brunei Darussalam Association of Football Coaches atau Persatuan Jurulatih Brunei Darussalam. Jadi klinik ini akan dibukakan kepada orang awam dan juga jurulatih-jurulatih akademi bola sepak secara percuma. Siapa saja boleh mengikuti klinik futsal ini nanti ya? Siapa saja boleh mengikuti. Sesi pagi 9 sehingga 11 pagi. Manakala di sebelah petang pula tuan? Sebelah petang nanti bersempena dengan acara Piala Dunia yang berlangsung pada masa ini. Jadi kami juga dengan akan mengadakan aktiviti penjualan dan penukaran stiker World Cup Panini. Jadi ini akan dikendalikan oleh Brunei Panini Group Collector. Jadi sama juga orang ramai boleh membeli dan bertukar-tukar stiker semasa aktiviti tersebut. Wow, Panini World Cup sticker sell and swap by Brunei Panini Group Collector ya. Dan ini merupakan buku World Cup stiker-stiker tersebut kan yang dikumpul. Yes, album World Cup. Di sana boleh exchange, kalau ada stiker yang Indah terdapat mungkin boleh di-swap dengan orang yang minat juga dalam mengumpul Panini Group Collector stiker ni. Kalaupun Indah terdapat stiker, mungkin boleh membelinya daripada kolektor-kolektor tersebut ya. Boleh. Wow, jadi itu baru hari pertama, sesi pagi dan juga sesi petang telah dikongsikan aktivitinya. Manakala hari berikutnya ni hari kedua 18 Disember tu? Okey. Pada 18 Disember pagi akan diadakan perlawanan persahabatan futsal di antara Brunei Darussalam Association of Football Coaches bersama dengan TikTokers Brunei. Wow. Jadi siapa TikTokers Brunei ini? TikTokers Brunei ini akan terdiri daripada TikTokers Brunei yang pada masa ini sedang giat aktif di dalam TikTok lah. Jadi tapi memang pemain futsal lah, pemain bola. Memang mereka sedang aktif bermain futsal pada masa ini. Siapa kalau akan tahu pergilah. Kalau akan tahu menjadi penonton nanti tapi pada 18. Tapi bukan kejohanannya tu tak? Tidak, ini adalah acara sampingan friendly sahaja. Jadi sama juga orang ramai boleh hadir untuk menyaksikan persahabatan ini secara percuma juga. Sebelah pagi dan terakhir di sebelah petang. Okey. Pada sebelah petang ini adalah acara kemuncak pada sebelah petang di mana kami akan memanggil legenda bola sepak Brunei tahun 99 yang telah memenangi Piala Malaysia. Jadi di sana sekarang peminat boleh berjumpa dengan bekas-bekas pemain kebangsaan Ketanyi dan boleh mengambil gambar dan mungkin boleh meminta tanda tangan juga pada petang itu. Jadi ada fan meet juga rupanya bersama dengan legendary pemain-pemain
bola di negara Brunei Darussalam, pemain legend lah tu kirakan, jumpa dengan peminat-peminat, bukan sahaja adik-adik petani yang mengikuti kejohanan tersebut, tetapi sebenarnya dibukakan kepada orang ramai yang berminat juga sebagainya. Dan apakah perancangan DFA yang seterusnya? Silakan Tuan Fendi. Okey, insyaAllah perancangan DFA selanjutnya bagi tahun 2023 adalah untuk mengadakan mini festival bola sepak bagi pemain-pemain DFA, menyertai kejohanan bola sepak di luar negara, menganjurkan kejohanan bola sepak melibatkan akademik tempatan, dan pada pertengahan tahun depan, dan seterusnya menganjurkan kejohanan bola sepak antarabangsa pada hujung tahun melibatkan pasukan tempatan dan luar negara. Jadi itulah antara perancangan seterusnya, bukan sahaja kejohanan ini tetapi juga akan diadakan mini festival bola sepak bagi pemain DFA. Jadi apa yang menariknya bukan sahaja bagi pemain-pemain cilik di negara kita, tetapi juga menarik juga serta yang ikut serta juga adalah pemain-pemain antarabangsa. Baik, sebelum kita mengakhiri ruangan wawancara ini, ada beberapa perkara juga yang ingin kita ketahui bersama ni. Bagi muda belia kita ni lah ya, kalau mendengar tadi penyertaan ada 400 lebih ya setakat ini. Adakah peluang bagi mereka untuk mengikuti Dash Football Academy ini lagi, dan mereka yang berhasil untuk mengikutinya macam mana? Okey. Dengan untuk pemain-pemain yang sekiranya berminat untuk belajar bermain bola sepak, pemain-pemain ini ataupun parents boleh menghubungi talian WhatsApp 88686162 ataupun melalui IG Shahrum_Ismail, dan ataupun melalui email dashfootballacademybrunei@gmail.com. Baik, itu sebarang maklumat mengenai dengan bagi kanak-kanak yang berminat untuk menyertai DFA. Bagaimana pula dengan kata-kata akhir daripada Tuan Fendi sebagai wakil dari DFA kepada sebelum mengakhiri segmen ini? Ya, alhamdulillah. Dash Football Academy ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak Radio Television Brunei kerana sudi menjemput kami pada pagi ini, dan semua pihak yang terlibat atas sokongan padu yang telah dan akan diberikan pada dalam sama-sama menjayakan kejohanan itu nanti. Syukur, alhamdulillah. Sebelum kita menutup, bagaimana pula ingin kita ketahui nasihat sebenarnya? Nasihat kepada mereka yang ingin menceburi diri di dalam bidang kejohanan bola sepak. Mungkin sebenarnya minat tapi takut akan bertanding itu. Mungkin boleh dikongsikan nasihatnya. Silakan. Okay. Nasihat daripada saya, mungkin jangan takut untuk mencuba. Jadi petani boleh belajar bila masa pun boleh belajar. Tapi lebih baik kalau bagi kanak-kanak adalah lebih baik mereka belajar daripada peringkat umur yang lebih muda. Jadi dari sana mereka boleh belajar teknik-teknik yang betul, belajar daripada jurulatih yang bertauliah. Dan dari sana mereka boleh bermain bola sepak bersama dengan kawan-kawan. Dan dari sana boleh meningkatkan keyakinan dan kemahiran untuk bukan saja bermain dalam negara tapi juga di luar negara. Peringkat antarabangsa, insya-Allah ya. Harapan Tuan Perambas sendiri ni menerusi kejohanan ini nanti apa sahaja? Insya-Allah. Mudah-mudahan menanglah ya. Kita akan harapan memang sentiasa kita mencapai untuk kemenangan. Tapi yang penting pemain-pemain memberikan persembahan yang terbaik, dipraktikkan apa yang telah diajar kepada mereka, dan pada masa yang sama have fun untuk dan hubungan antara pemain internasional dan juga pemain-pemain kita ni ya. Sejauh ini kalau boleh tahulah ya, Tuan Fendi, bagaimana persediaan sebelum latihan lah, maksud saya sebelum kejohanan ini berlangsung nanti 17 dan juga 18. Okey, latihan masa ini berjalan seperti biasa. Setiap hari Jumaat petang dan Ahad pagi. So latihan-latihan daripada jurulatih membagi segala persiapan teknikal, fitness dorang pemain untuk menghadapi kejohanan inilah. Tahap mentaliti mereka baik, alhamdulillah mereka baik. Ya, semangat dorang berkobar lah masa ni. Setiap pemain ini bagi satu komitmen dan disiplin yang baguslah untuk kejohanan ini.
Okey, baik. Jadi peserta daripada luar negara ini nanti bila mereka akan tiba ke negara Brunei Darussalam ni? InsyaAllah pada hari Jumaat 16 hari bulan, diorang akan berada di sini. Sampai sini insyaAllah diorang akan menetap di asrama sekolah sukan. Okey, 16 dan insyaAllah 17 balik. mereka akan mula bermain lah Bermain, ya. ya. Ada yang bertanyakan juga ni, katanya di mana lokasi tempat mereka bertanding ini nanti kejuaraan ini diadakan? Okey. Lokasi tempat pertandingan akan dijalankan di Padang Bola Sepak Sekolah Sukan. Ya. Orang ramai boleh menyaksikan? Orang Brunei semua dialuk-alukkan untuk hadir untuk memeriahkan lagi kejohanan ini. Jadi acara-acara yang lain yang berlangsung semasa kejohanan ini diadakan juga adalah bertempat di sekolah sukan tersebut Di diadakan. tempat yang sama. Ya. Ada jadual-jadual perlawanan sudah? Jadualnya telah disediakan dan telah diagih-agihkan kepada pasukan yang bertanding dan kepada penganjur-penganjur dan orang ramai. Baik ya. Jadi di mana orang ramai boleh mengikuti jadual-jadual ini nanti bagi mengikuti pertandingan ataupun kejohanan tersebut? InsyaAllah jadual ini akan dimuat naik ke dalam IG yang telah dikongsikan tadi, iaitu Syahrum_Ismail. InsyaAllah ya. Jadi dengan menyemak jadual tersebut, jika ada suka untuk menyaksikan perlawanan tersebut, bolehlah datang ke Padang Bola Sepak Sekolah Sukan. Sekolah Sukan Brunei Darussalam. Brunei Ya. Darussalam. Dan pelbagai acara bukan sahaja kejohanan tersebut yang ada boleh ikuti, tetapi juga ada vendors jualan dan juga ada fan meet dan sebagainya. Kalau saya belum lagi pandai main bola, bolehlah ikut nanti bengkel. Dapatkah? Dapat? Boleh. Boleh, okey. Boleh. Mungkin nanti Hani boleh buat pendekatan ya. Mungkin. Di sana ya, package program sekitar aktiviti yang berlangsung ini, dan pastinya kita ni ingin mengetahuilah ya siapa yang akan bergelar juara menerusi Dash Football Academy International Football Tournament bagi tahun 2022 Masihi ini. Baik, kita berada di penghujung ruangan wawancara. Junjung kasih kita ucapkan buat Pengiran Muhammad Syahrum bin Pengiran Haji Ismail, Ketua Jurulatih Dash Football Academy, di atas kesudiannya bersama pada pagi ini. Dan terima kasih juga kita ucapkan buat Fendi Bahari bin Haji Bujang ya, Jurulatih Dash Football Academy, dan kita doakan akan kelancaran kejohanan ini nanti insya-Allah 17 dan juga 18, dan mudah-mudahan mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan daripada orang-orang kita ni ya, menerusi aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sepanjang 2 hari tersebut ianya dijalankan. InsyaAllah jika ada masa kita akan bersama lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Dari kami di Rampai Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.